سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantah khasah, pentadbiran masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita sama-sama menerusi majlis ilmu kita di malam ni. Syukur kepada Allah Ta'ala dan kita berada keadaan sihat dan kita dapat sama-sama melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung lagi kuliah kita, kitab yang ditulis oleh Said Alawi As-Saqaf dalam buku beliau Ilmu dan Adab Mempelajarinya. Jadi tuan-tuan ingat tak kita berhenti di mana? Saya tak ingat masa banyak tempat. Kita berhenti di mana minggu lepas? Tuan-tuan ada ingat tak di mana? Ada ingat? Ada siapa ingat? Ada? Tak ada? Baik. Ada Tak ingat tak? Tak apa, tak ingat. Kita tengok muka surat 8 tuan. Tengok muka surat 8, kelebihan ilmu. Muka surat 8, kelebihan ilmu. Kata Said Alawi, ilmu adalah semulia-mulia permata. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Kita di dunia ni kita memiliki permata berbeza. Ada kalau permata Rusia hijau cantik, ada. Kalau permata kita tengok, kita pun ada permata di Sabah, ada mutiara orang Sabah pun maha harga mutiara. Jadi begitulah nak ceritanya, ilmu adalah semulia-mulia permata. Ilmu ni maha daripada permata lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itulah kita sayang kalau kita tak menuntut ilmu. Sebab adalah semulia-mulia permata. Mana ilmu ni adalah tak ada dah semulia-mulia permata. Nak banding dengan permata mana lagi? Tak ada lagi dah. Kalau dulu dah kita tengok orang ada ilmu, kalau di pondok tu guru tengok orang ni, murid ni pandai, hendak nampak pandai, ada ilmunya. Terus tu guru menikah dengan anak dia terus. Jadi menantu tu guru tak kira dah. Anak tu guru tu comel, menantu ni biasa-biasa, tak kira dia. Yang penting ilmu, mahanya ilmu. Allahu Akbar, itulah tuan-tuan. Dan ilmu ni pula kalau duduk ke orang kampung, sekadar orang kampung jadi lebay kampung, lebay kampung, lama-lama naik tarah jadi imam, lama-lama jadi juru nikah. Begitulah ilmu. Kalau dulu dah orang yang duk belajar di Mesir nak balik Mesir, orang sedia anak dah nak bagi dah. Kerana ilmunya tuan-tuan, Allah mahanya ilmu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sahabat. Rasulullah pernah bertanya sahabat, wahai sahabatku, adakah kamu tahu siapakah penghuni syurga yang paling mulia? Dah. Sahabat merenung bila Rasulullah tanya kepada mereka. Kerana ahli syurga tu semua mulia. Kerana ahli syurga tu memang mulia. Mereka berjaya daripada ujian Allah di dunia.
Mereka sabar daripada maksiat, akhir dapat masuk syurga. Semulia-mulia, semulia-mulia. Mana orang di dalam syurga tu semua mulia. Tapi tanya Rasulullah, siapakah yang paling mulia di dalam syurga? Rupanya ada lagi penghuni syurga yang paling mulia. Penghuni syurga ni semua mulia, tapi paling mulia lagi di kalangan orang-orang mulia. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak tahu, ceritalah kepada kami. Maka Rasulullah berkata, wahai sahabatku, alim ulama di kalangan kamu lah, alim ulama di kalangan kita lah menjadi penghuni syurga yang paling mulia. Tengok tuan-tuan, ilmu bukan setakat dunia menjadi orang mulia, bahkan sampai ke syurga. Oh, rugi kalau kita buat ibadat saja tapi tak belajar ilmu. Rugi sungguhlah kita. Datang solat maghrib, lepas tu balik tengok berita, isyak datang balik kuliah tak dengar. Oh, rugi, ini rugi. Rugi yang kita tak terasa kata rugi. Rugi yang kita tak sedar kata rugi. Solat maghrib, bila ada kuliah kita tinggal kuliah balik tengok bola. Isyak sekarang datang balik solat isyak. Allah, ni rugi. Sedangkan kita tak sedar kata kita rugi. Duk merasa kata kita tak rugi. Itulah rugi yang kita tak sedar kata kita rugi. Sebab tu tuan-tuan, kata Said Alawi, ilmu adalah semulia-mulia permata Allah. Itulah kita nak permata nilainya ilmu ni, dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu mempunyai kelebihan yang tak terhingga. Kelebihan ilmu ni banyak. Ilmu paling-paling pun kita dapat melakukan ibadat dengan tenang, tak merasa was-was, tak rasa ragu-ragu. Kalau orang pandai pula dari segi ilmu perubatan, jadi pakar bedah, confident dia bedah, kita yakin sebab dia ada ilmu tentang pembedahan. Orang yang ada ilmu dari segi sains politik, bagaimana dia melibatkan dari politik, maka semua itu adalah kelebihan ilmu. Kita tengok, bila kita tengok seseorang pilot perempuan, tuan-tuan, pilot. Saya ada baca satu majalah, pilot, pembawa juru terbang, juru terbang perempuan. Dia tinggal di Salak Tinggi, Kota Warisan, kawasan tu, Kota Warisan. Dan dia ni bawa kapal terbang emas, bawa Air Asia daripada KLIA ke Bandung. Daripada pukul 6.15 tu dia bertolak. Dia dah bawa passenger menuju ke Bandung. Jadi di Bandung sana sampailah sekitar pukul 8 lebih-lebih di sana. Hebat juga juru terbang perempuan, Kerana dia tahu tentang, kerana ilmunya bagaimana nak tackle kapal terbang tu, nak menerbangkan passengers 150 orang ataupun 200 Air Asia, nak bawa ke Bandung. Tentu ada ilmunya. Pasti kau tak ada ilmu tentang pilot, tak boleh nak bawa kapal terbang. Jadi tuan-tuan, pilot ni cerita, dia kata bila dia nak landing di Bandung, dia kata bila kapal nak landing di Bandung, dia kata Allah comelnya, dia kata penglihatan daripada atas menuju ke bawah, matahari, cahaya matahari, sawah-sawah padi, bukit bukau. Allah, dia kata comelnya kejadian Allah. Dia kata Allah,
Allah, dia kata cantik sungguh. Nah, view jadi satu view dah bila kapal nak turun tu nampak dah cahaya matahari, nampak sawah, nampak pokok, apa bukit bukau, Allah cantik. Itulah pilot tu cerita Allah cantiknya, dia kata. Nah, itulah semua kejadian Allah. Itulah tuan-tuan, ilmu, kita bercakap tentang ilmu ni dah, ilmu Allah. Itulah tuan-tuan, kita ni anda kena jaga. Sebab tu kata Syekh Alawi ni dua perkara kita jangan tinggal. Anda pertama ilmu, kedua ibadat. Ni jangan tinggal. Nak sibuk-sibuk lah anda. Nak sibuk tanam 5 bali pun tanam lah anda. Nak sibuk businessman pun bersibuk. Tapi jangan tinggal dua perkara, ilmu dan ibadat anda. Tak nak ibadat saja, ilmu tak nak belajar, tak nak. Nak kedua-dua, ilmu dan ibadat. Allah, comelnya tuan-tuan. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Mana ilmu tu kena amal. Kalau kita belajar saja amal tak rugi ya. Nah, ilmu macam debu, kata Syekh Alawi. Kalau kita belajar ilmu tapi kita tak amal, ilmu tu jadi ibadat, maka ilmu tu seperti debu yang bertaburan, yang tak ada manfaat. Debu ada manfaat apa? Tak ada manfaat apa debu. Nah, kalau masuklah hidung sesemua lah debu dah. Sebab itulah kita perlu kepada pengamalan ilmu kita itu. Kita transferkan amalan ilmu kita kepada ibadat. Itu yang kita nak, dan kita nak inilah. Mana ilmu ibadat yang kita buat ni hasil pada ilmu. Ibadat yang kita buat ni hasil pada ilmu. Mana ibadat yang kita salat, kita puasa ada kaitan dengan ilmu. Ni yang kita belajar. Inilah Rasulullah telah bersabda yang bermaksud bahawa sedikit amal ibadat berdasarkan dengan ilmu lebih baik daripada ibadat banyak tanpa ilmu. Sikit je ibadat tapi kita berilmu, hasil pada ilmu, kita buat dengan ilmu, lebih baik daripada ibadat banyak tapi tanpa ilmu. Banyak tak ada ilmu, ada ibadat yang gelap, ada ibadat yang gelap, tak ada pengetahuan, tak ada ilmu, tak ada knowledge, tak ada makrifah. Ni tak boleh. Kita agama Islam ni dia tak nak gitu. Sebab Islam ni dia kata agama profesional. Kita kena ada ilmu baru boleh buat. Tak ada ilmu baru kita nak buat ibadat. Tak cantik ibadat kita, tak comel, tak ada ilmu. Ibadat yang kita buat tanpa ilmu ni macam-macam jadi waswas, tidak khusyuk, berbagai-bagai. Sebab tu tuan-tuan, kita kena belajar, kita kena mencari ilmu. Sebab tu Islam cantik sekali, dia menghukum mencari ilmu ni fardu ain, wajib di atas tiap-tiap orang Islam. Fardu ain, mana wajib. Setiap orang Islam pasti belajar. Teruk kalau kita tak belajar, berat. Ibadat kita letang pokang lah. Alhamdulillah Islam utamakan ilmu. Sama ada untuk nak baiki hati kita, ilmu tasawuf, nak baiki hubungan kita dengan Allah, ilmu usuluddin, ilmu tentang ibadah-ibadah fiqh, ilmu bacaan-bacaan tajwid. Itu tajwid. Mana ilmu? Alhamdulillah tuan-tuan, kalau kita lengkap. Masjid kita ni lengkap. Ada masjid kita orang mengajar usuluddin pun ada, orang mengajar fiqh pun ada, orang mengajar Quran pun ada, mengajar tafsir pun ada. Alhamdulillah
lengkap. Mana kita tak kena ke mana lagi dah. Mana lengkap. Kita belajar, tuan-tuan, mencari ilmu ni masya-Allah satu nikmat. Kita bila mencari ilmu ni, kita memperolehi ketenangan. Kita jadi tenang mencari ilmu. Patutlah kita dua perkara ni kita jangan tinggal. Ada ilmu dan ibadat. Baik tuan-tuan, tengok di bawah tu, paragraf di bawah tu. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Pokok kayu mana nak ada buah, ada pokok dulu. Tak mungkin dan mustahil buah ada tanpa pokok. Buah tanpa pokok mustahil. Macam kita duk makan buah apple dah, dia makan apple, dia makan buah anggur. Makan buah apple khasnya. Ada pokok tu. Bukan kata apple ni mari tak ada pokok. Dia mari dari luar negara. Pokok ada kat Amerika. Pokok ada kat Perancis. Pokok ada kat Belgium. Dibawa makan. Kita makan buah apple. Sebenarnya pokok dah di negara mereka. Sama juga dengan cerita orang Singapura. Orang Singapura ni dia makan durian. Dia makan durian 15 tahun dia duk makan durian. Singapura mana ada pokok durian? Tak ada. Buah-buahan sampai kat Singapura, tapi pokok tak ada. Jadi ceritanya ada orang Singapura tu dia datang kat Terengganu. Masa tu saya jadi pensyarah Universiti Darul Imam Malaysia di Terengganu. Masa tu baru-baru mula-mula peralihan politik. Masa tu Datuk Derih jadi Menteri Besar Terengganu. Maka dia tubuhkan universiti, nama Universiti Darul Imam Malaysia. Dia naik tarah daripada KUZA. Dulu Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, dia naik jadi UDM, Universiti Darul Imam Malaysia. Jadi pada ketika tu saya sewa rumah di kampung sikit, dekat kampung. Kemudian ada orang Singapura datang ziarah jiran. Datang ziarah jiran. Dan jiran tu ada pokok durian di tepi rumah dia. Orang Singapura ni, Allah, dia kata ni pokok durian. Apa sungguh takak gambar, tangkap pokok durian ni tak penuh duk makan durian dah 15 tahun dah. Rupanya Allah, ni pokok durian. Itulah tuan-tuan, nak cerita, sekadar nak cerita bahawa ilmu sebagai pokok. Pokok, kita tak pentingkan ilmu ke? Tak ada. Tak penting pokok, urusan pokok, ilmu sebagai pokok. Buahan sebagai ibadah, buahan itu. Kita nak buah molek, jagalah pokok elok. Kita nak ibadat, kita molek, comel, jagalah ilmu, belajarlah ilmu, carilah ilmu, barulah molek ibadat kita. Tapi untuk semayang saja dah, dua ibadat saja, rajin ibadat, bangun malam, belajar malam, mana nak comel ibadat kita? Hati kita mana nak comel? Sebab tu tuan-tuan, kata Syekh Alawi, ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ibadat ibarat buahan dari pokok itu. Kedua-dua ni tak boleh nak pisah antara ilmu dan ibadat, antara pokok dengan buah. Bagaimana kita nak asing? Tak boleh asing. Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah sebab ia asal dan terdahulu daripada buah. Pokok ni lebih mulia daripada buah sebab dia datang dulu, pokok dulu. Pokok dulu datang. Ada. Dan asal nak ada buah tu pokok dulu, bukan buah dulu. Maka begitulah ibarat ilmu asal, ilmu tu dulu,
barulah ibadat. Ada. Namun yang bermanfaat ialah buahnya, tetapi yang bermanfaat adalah buahnya. Makna pokok mulia, tapi yang bermanfaat daripada pokok buahnya. Nah, kita kalau pokok tak buah, tebang ada. Pokok jering ada. Dia kata pokok jering jantan, dah jering jantan ni tak buah, tebang buat arang. Nah, sebab pokok tu manfaat dia buah. Kalau tak ada buah, tak ada manfaat. Tapi mulia tu pokok. Jadi nak ceritanya kedua-dua ni adalah penting, antara ilmu dan ibadah, antara pokok dan buah. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat, itu kadar dan bahagiannya. Justru seseorang itu kena dapat dua perkara ni, kena jaga supaya dapat dua perkara ni. Pertama ilmu, dan kedua ibadat, kata Syekh Alawi. Nah, seorang itu kena jaga biar dapat dua perkara ni. Nak pergilah di mana-mana pun, bila ada kuliah kita dengar kuliah, pergilah di mana-mana, sibuklah apa pun, tapi bila ada kuliah kita belajar. Lepas tu kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah memang tenang hidup, tuan-tuan, kalau kita melazimi dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Allah, hidup kita tenang, tenteram, aman, damai dengan ilmu dan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat itu kadar dan bahagiannya. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Syekh Alawi kata seorang ni kena milik 4 perkara. Kena ada 4 perkara ni. Mana setiap orang ni kena ada 4 perkara ni, iaitu ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu pengetahuan. Ini kita kena memiliki, tak boleh, kita kena ada ilmu. Yang kedua amal, kita kena amalkan dengan ilmu. Yang ketiga ikhlas, ikhlas kepada Allah. Dan yang keempat takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok penerangannya di bawah. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Ini ilmu yang memberitahu kepada kita. Kita kena tahu kita nak ke mana ni. Kita nak ke mana. Bukan nak menjadi tungkat langit di dunia ni buat selama-lama. Kita nak ke mana? Kita selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, nah, kami adalah dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan kembali. Ini kita kena mengetahui, kena sedar kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah walau bagaimana sekalipun. Kita akan pulang sebab kita milik Allah. Allah yang menciptakan kita, dan Allah menguji kita, dan kepada Allah kita akan kembali, tuan-tuan. Memang zaman sekarang ni kita tengok macam kembali kepada Allah ni macam live, gambaran live. Allah nak cerita bahawa mati memang mati. Kau zaman dulu kita tengok orang nak mati ni teruk tak? Kau zaman dulu tak? Orang nak mati ni aksiden pecah kepala, ataupun orang nak mati ni bongkok 3 kali bongkok, pertama, kedua, ketiga baru meninggal dunia. Sekarang ni tak, Allah bagi live gambaran. Baru-baru ni kita dengar ada seorang duk tunggu isteri dalam kereta, isteri interview nak dapat kerja. Suami duduk dalam kereta dengan anak. Sejuk, buka aircon sejuk.
Sekejap. Anak telefon kat mak anak. Kata ayah dah kerah. Ayah dah kerah dah. Ayah tak boleh bergerak dah. Ayah tak boleh bercakap lagi dah mak. Cepat-cepat mak. Mak nak interview. Allah mudah mati tuan-tuan sekarang ni. Allah, sebab itulah janganlah kita rasa darah tinggi tak ada ni, kecil manis tak ada ni, tekanan jantung pun okey. Tuan-tuan, mati boleh datang bila-bila masa tuan-tuan. Walaupun kita tak ada simptom ciri-ciri, tapi mati. Sebab apa? Inna lillah, kita milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan kembali. Dan itulah tuan-tuan, kita nak ke mana? Hadis Rasulullah menyebut, hadis Tirmizi yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda yang bermaksud bahawa umur umatku ni antara 60 ke 70. Dan sedikit mereka yang melangkau 70. Itulah tuan-tuan, Rasulullah kata umur-umurku ni, umatku ni 60 ke 70. Dah sedikit, tak ramai orang yang sampai lepas 70 ke 80. Ini Rasulullah cerita sedikit, Rasulullah bagi tahu. Itulah kita tengok tak sampai tuan-tuan sekarang ni, tak sampai kita tengok dah. Setengah tu dah yang meninggal menunggu interview tu baru 36 meninggal. Dan kadang-kadang umur 40, pelbagai-bagai penyakit yang menyerang, serang kanser lah, Allah, macam-macam. Tak sampai 60, 50 setengah ya dah pergi. Ada setengah tu tak sampai 50 dah, bawah lagi dah pergi dah. Mana kita kena ingat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, dan Allah nak bila-bila masa. Sebab kita milik Allah, kita dari Allah. Allah nak panggil bila-bila masa, kita kena ready kembali kepada Allah. Tuan-tuan, kata Syekh Alawi, seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju kepada mana-mana destinasi. Kena ingat, kena aware, kena sedar. Walaupun kita duduk tanpa penyakit pun ingat destinasi yang kita nak ke mana. Ke mana kita nak destinasi kita lepas ni? Ke mana nak pergi? Ke mana destinasi kita? Hanya kepada Allah. Kepada Allah, itulah kita kena ingat. Bila kita ingat kita menuju kepada Allah, apa persediaan kita? Apakah bekalan kita? Bagaimana? Itulah tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Kita kena mengetahui semua ini, barulah kita akan ikut garisan-garisan ataupun ikut berjalan dengan baik. Sebab tu kata Syekh Alawi, jika tidak, ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak nampak, dia tak sedar, kata dia akan kembali ke rahmatullah. Ataupun dia merasa lambat lagi nak mati, dia akan merasa lambat lagi nak mati. Dan justru bila dia rasa lambat, dia tangguh tak bertaubat kepada Allah, dia tangguh beribadah, tiba-tiba meninggal dunia, habis. Allah ni rugi tuan-tuan. Sebab itulah di sini kata Syekh Alawi, inilah diibaratkan seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Inilah orang yang tak ada ilmu, seolah buta dia, tak sedar dengan kelalaian dunia, lalai Allah, dengan lalai Allah dunia ni. Memang tuan-tuan, kita tak sedar dah, tak sedar. Tuan-tuan, saya ni kerap lah, waktu saya duduk Kuala Lumpur dulu, saya pergi Sogo, ada satu supermarket di tengah-tengah KL tu, ada satu supermarket nama Sogo, Sogo.
Saya tuan-tuan pernah pergi ke sana. Sogo ni, nah, kita masuk pukul 10 tengah hari dah, pukul 10 dengan barangannya tingkat 1, dengan barangannya tingkat 2, dengan barangannya tingkat 3. Tak sedar apa-apa pada pukul 10 tadi, Allah dah pukul 3 dah, pukul 3 petang dah. Kita tengok barangan-barangan yang display, kita tengok dan kita shopping. Rupa-rupanya daripada pukul 10 tadi, pukul 3 tak terasa. Oh, kalau lagi mungkin solat terlepas, solat zuhur terlepas, asar pun terlepas. Begitulah dunia, tuan-tuan. Allah melalaikan kita sebenarnya dunia. Betul, orang ada ilmu dia sedar. Nah, orang yang tak ada ilmu habis dia akan lalai dengan dunia. Dan akhirnya ia mati dengan bawa amalan yang sikit saja. Setakat amalan sikit tak apa lagi, dosa banyak. Tu takut. Bawa amalan sikit, hidup lama dah di dunia, amalan sikit, mati pula dosa banyak, tak bertaubat. Ini yang kita takut, kita tak nak. Inilah yang kita tak nak. Dan seterusnya, tuan-tuan. Kedua, beramal dengan ilmu pengetahuan itu. Jika ia tidak beramal dengan ilmu pengetahuannya, jadilah ia tersekat dari penerimaan amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita takut. Mana bila kita buat amal ibadat tanpa ilmu, maka Allah Taala tersekat amalannya. Mana Allah Taala tak terima amalannya. Ini kita takut. Nak terima macam mana? Amalan pun tak elok. Dia tak ada belajar. Ada buat ibadat tanpa ilmu. Maklum sajalah, tuan-tuan. Fiqh pun tak tahu. Solat pun tamak-ninah pun tak tahu. Iktidal tak tahu. Duduk iftirash pun tak tahu. Duduk istirahat pun tak tahu. Nak comel macam mana? Dah tak belajar. Bila tak belajar amal ibadat, bagaimana Allah nak terima? Nah, itulah kita takut, tuan-tuan. Takut tersekat. Allah tak terima amal ibadat kita. Takut sangat, tuan-tuan. Saya takut. Dan tuan-tuan, seterusnya, ketiga, ikhlas dalam beramal. Inilah kita nak ikhlas. Kita ni Allah menilai. Allah menilai kepada keikhlasan kita. Allah tak tilik kepada berapa rakaat kita salat. Allah tak tilik kepada 20 rakaat kita salat, tapi nak tengok hati, keikhlasan kita dengan Allah. Hati itu sejauh mana ikhlas kita dengan Allah. Inilah, tuan-tuan, Allah menilai hati. Inilah, tuan-tuan. Alhamdulillah Allah tilik hati. Kalau Allah tilik rupa parah untuk nak masuk syurga seseorang, Allah tilik rupa parah, kita pas belakang lah, tuan-tuan. Orang lain cantik pada kita. Orang Turki, hidung panjang, hidung panjang, kulit putih. Kalau Tuhan tengok rupa yang cantik masuk syurga kita hidung pun tak banyak, sikit. Kulit pun warna kelabu, tak jadi putih. Orang Kashmir, India putih. Alhamdulillah Allah tilik hati, tuan-tuan. Walaupun kita rupa tak comel banding dengan orang-orang India dan Afghanistan, tapi hati, kalau hati kita comel, kita masuk syurga. Lebih awal daripada mereka-mereka yang comel di segi fizikal. Maka sebab itulah hati, tuan-tuan, kita nak hati, keikhlasan kita. Sejauh mana ikhlas kita selama ni kita beribadat kepada Allah. Sejauh mana? Kalau kita tak ikhlas kepada Allah, kita datang belajar pun, Allah tak bagi ilmu. Kadang-kadang kita tengok setengah orang dia datang belajar, dia datang duduk sandap nyanda kat dinding.
Bila ustaz ni nak berhenti, kalau ustaz ni lamanya, isyak masuk lama dah ni, nak balik dah. Dia bukan ikhlas nak belajar, dia nak ibadah. Dia bukan nak ilmu, dia nak ibadah. Bila isyak masuk isyak, dia solat, dia balik rumah. Isteri tanya, bang, tadi belajar apa bang? Kat masjid. Belajar apa bang tadi kat masjid? Dia merenung, tak dapat. Ustaz duk bakda tak dapat. Ilmu tak masuk. Perenung. Tak boleh nak cerita apa ustaz dia cerita, tak boleh. Akhir dia kata, tak tahu, tapi makan laksa tadi. Nak. Yang ingat makan laksa. Ilmu tak dapat. Allah ni lah tuan, bila kita tidak ikhlas dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, apalagi macam saya ni. Saya ni dah tua dah. Putih dah. Terfikir dah. Selama ni beribadat, buat ibadat kepada Allah, ikhlas. Sejauh mana ikhlas? Termenung dah, terfikir. Zaman muda-muda dulu lah ibadat kita, dah zaman muda dah. Maka sekarang ni bagaimana ikhlas dengan Allah? Dah kita fikir. Sebab apa? Jika tidak ikhlas dalam amal, maka rugilah, kata Syekh Alawi. Kalau kita tidak ikhlas dalam beramal, maka rugilah. Tak ada apa, tak ada. Allahu Akbar. Rugi je kalau kita tidak ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tak ada. Orang kata letih saja orang ibadat, tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas buat ibadat ni kerana nak datang masjid ni, kerana nak bagi nampak, nak kerjasama. Sekali lagi senanglah nak panggil imam buat tahlil. Jangan tuan-tuan, jangan fikir kita, fikir kerana Allah. Kita dengan Allah dulu. Kita jangan fikir selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan dan kita habiskan di sini ya. Kemudian seorang itu adalah sentiasa takut dan menghindar dari kemaksiatan. Jika tidak, ia akan merasa ujub dan hairan kepada diri sendiri. Satu lagi, seorang itu kena takwa kepada Allah. Dia akan ada sifat takwa, takut kepada Allah. Allah takut, astaghfirullahalazim, takutnya astaghfirullahalazim, takut. Sentiasa takut kepada Allah. Sebab kadang-kadang kalau kita tak takut ni, ada satu sifat, dia panggil sifat ujub atau hairan kepada diri sendiri. Ujub atau hairan kepada diri sendiri. Dia merasa ujub. Bagaimana ujub tuan-tuan? Dia hairan diri sendiri. Bila dia datang solat kerap di masjid, dia dengar kuliah, dia merasa hebat saya ni, boleh datang solat selalu, boleh dengar kuliah. Orang lain belum tentu macam saya. Syaitan tuan-tuan, dia datang. Sebab tu kita tolak dengan sifat takwa. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ada orang lebih baik daripada aku lagi. Kita kena tolak. Sebab sifat takwa ni kita akan menolak sifat-sifat macam tu. Dan syaitan ni maklumlah tuan-tuan, dia akan menghasut kita. Dia cari jalan untuk menghasut kita, menjadi kita bangga. Kadang-kadang kita boleh solat 5 waktu di masjid, kita merasa di hati, hebat juga saya ni, boleh datang solat 5 waktu. Hebat. Kita merasa hairan kepada diri sendiri, ujub. Kita tolak cepat-cepat dengan sifat takwa tadi. Ada Allah, ya Allah, orang lain lebih baik daripada aku lagi. Orang lain lebih baik daripada aku lagi. Mereka solat banyak tahajud malam, aku ni tak solat tahajud malam. Kita tolak dengan sifat-sifat tu tuan-tuan. Sebab tu perlu pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, seterusnya, ini kerana setiap amalan itu dinilai dari segi kesudahan atau khatimahnya. Mungkin setakat itulah dulu Kerana ibadat ini dinilai di akhirnya, bukan pada awal-awal. Kita tengok pada awalnya seorang tu ibadat elok-elok, bertua berubah.
berubah dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu taala. Allah takut. Ni takut benar. Nah. Baik, kita bincang lebih lagi tentang bab ni insya-Allah di masa akan datang insya-Allah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saya nak maklumkan tuan-tuan sikit. Nah, saya seperti cerita kat tuan-tuan, saya sedang membangun sebuah sekolah tuan-tuan ya. Nama sekolah saya ialah Markaz Ta'lim Dr. Azmin Lil Irsyad Ad-Dini. Jadi jika tuan-tuan saya mencari dana tuan-tuan, jika ada lebih dana tuan-tuan tuan-tuan boleh salur kepada akaun ni ya. Tuan-tuan, saya nak bagi kad tuan-tuan bagi kad ni untuk tuan-tuan, kalau takdir ada rezeki lebih tuan-tuan tolong masuk ke dana ni tuan-tuan Dengan itu mudah-mudahan sedekah kita dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedekah kita menutup kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana antara perkara yang boleh menudung kemarahan Allah ialah dengan kita sedekah tuan-tuan. Dan dengan sedekah juga kita jadi harta kita berkat, menjadi kelapangan, mana memudahkan rezeki ya. Allah mudahkan rezeki kepada kita. Di malam ni saya berakhir setakat ni dulu. Kita sudahi dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahma warzuqna al-ulum an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.